Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ini pesanan-pesanan bijak pandai. Kalau kamu tak boleh buat 10, jangan tinggal 10-10-nya. Okey, kalau dikatakan tahajud itu yang terbaiknya adalah 8 rakaat. Tapi kalau tak mampu membuat 8, buat 2 saja pun boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Contoh. Artinya kita kata tak boleh buat banyak, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ini pesanan yang harus kita angkat, bahawa kita kata kita nak menambah ibadah wajib kita dan menambah ibadah sunat kita. Okay, sunat itu maknanya apa yang dibuat. Pahalanya bagus. Walaupun dia kata tak dibuat tu tak berdosa. Tetapi kalau perkara sunat yang dilakukan oleh Rasulullah, bermakna sunnah kalau kita mengikutnya. Bermakna kita kata kalau kita mengaku kita pengikut Rasulullah, apa yang Rasulullah amalkan, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah pamerkan, itu adalah contoh-contoh yang patut, yang mesti kita ikut. Sebab itu bila kita kata puasa sunat, alah sunat je. Jangan, Nabi buat. Jadi bila kita ngaku kita umat Nabi, bila Nabi buat, kita kena buat. Itu saja tanda cinta. Sebab itu kita sekarang ni nak tanya balik diri kita, kita cinta Rasulullah sebenarnya ke? Ataupun ada Rasulullahnya ada dalam otak aja? Rasulullah tidak masuk dalam hati, tak masuk dalam penampilan, tak masuk dalam ibadah, tak masuk dalam cara bekerja, tak masuk dalam cara berniaga. Kan letih kita. Sebab itu kita katakan contoh Rasulullah ada pada semua segi kehidupan. Sampai masuk tandas pun dia ajar, bersin pun dia ajar, lalat masuk ke air pun dia ajar. Okey, maknanya kita katakan tidak ada satu pun. Menguap pun dia ajar. Ya Allah, dari keluar tandas masuk tandas, daripada majlis masuk majlis, keluar majlis, dari luar pintu masuk dalam pintu. Artinya sekali lagi, tidak ada pengajaran yang paling lengkap untuk kita buat selain apa yang dibawa oleh Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Islam. Sebab itu kalau kita benar-benar mengaku kita orang Islam, kalau boleh kita tak nak tinggal satu pun yang baik itu. Maka mari hari ini kita sambung sikit lagi. Okey. Sepanjang sebelum ini kita sudah memperkatakan apa nak buat, macam mana nak berubah, apa perangai-perangai yang kita kena buang, apa perangai yang kita kena kekalkan, apa perangai-perangai yang kita kena upgrade. Okay, saya susah senyum lah, upgrade lah. Belajarlah subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, la ilaha illallah. Kalau maha suci Allah mana boleh mulut tutup. Mana ada orang sebut maha suci Allah, tak ada. Maha suci Allah, maha suci Allah. Maka praktis kita nak jual senyum. Senyum itu sedekah, senyum itu persahabatan, senyum itu apa yang kita kata ukhuwah. Senyum itu tanda kita sihat. Senyum itu tanda kita masih ingat kita masih lagi manusia yang normal. Ada orang senyum, tak ada orang dia senyum, itu tak normal. Maka kalau kita masih boleh senyum dan senyumnya ada orang, maknanya kita normal. Kadang-kadang kita senyum sendiri bila ingat balik Allah, perkara-perkara masa lalu. Sama juga kita menangis sendiri bila ingat balik dosa-dosa yang pernah kita buat. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Maka sekali lagi, tugas kita setelah kita belajar macam mana nak ubah, apa yang nak ubah, orang degil tu apa, orang tak degil tu apa, orang akhlak buruk tu apa. Sekarang kita nak cari pula modalnya. Aku nak berubah, tapi aku nak berubah yang mana dulu? Fokus nak berubah ni, fokus nak membangun, membersih jiwa ni. Jasad dah bersih dah, mandi 3 kali sehari, bakar sabun wangi, pakai shampoo wangi semua. Tapi kalau hatinya atau jiwanya masih belum bersih, badannya baik pun tak ada faedahnya. Dia tidak akan menyumbang untuk membantu kita balik dekat dengan Allah. Kerana yang banyak mendorong kita bukan jasad. Jasad ini kita dah bincang kemarin. Jasad ini anggota, orang suruhan. Okay? Orang suruhan kepada fikiran kita, pada otak kita. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan ini adalah mesti melalui otak. Dia tak boleh lintas tempat lain. Okay? Jadi hati bagi arahan pada otak. Otak kamu buat begini, arahkan tangan begini, arahkan kaki begini. Okay? Jangan sampai dia kata, tak perasan lah. Bahasa apa tak perasan? Tak perasan buat benda yang salah. Tak, mesti perasan. Kalau otaknya normal, otaknya positif, maka dia akan sampai. Kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, otak akan cepat respon. Okay? Oh, buat macam ni tak bagus. Cakap macam ni tak cantik.
Duduk macam ni tak sesuai. Nampak? Ni kekuatan. Maka jangan kata saya tak perasan lah. Saya ni memang dah biasa, tak boleh berubah. Tak, kita dah bincang semua itu. Okay? Apa yang diharapkan kita nak balik, apa isi yang kita nak angkat, input apa. Kalau kata jiwa saya nak jadi jiwa yang bersih, tak boleh berhenti. Terus latih untuk buat baik. Okay, itu kekuatan yang pertama. Terus berusaha sehingga kita merasa lapang, tenang. Yang lapang dan yang tenang. Jangan tunggu nak nazak baru nak lapang. Tak. Kita nak lapang tenangnya sekarang. Okay? Sebab itu jangan tunggu taubatnya bila dah sakit, dah terlentang baru cerita nak taubat. La ni taubat. La ni astaghfirullahalazim. Tengah sihat. Okay? Itu kekuatan. Walaupun ada orang mati sakit, ada orang mati dalam keadaan sihat, kita tak tahu. Dan jangan tunggu bila saya dah umur 70, dah pencen, dah tak ada kerja, dah tak nak buat kerja apa. Ada kawan ni kata, sejak mati suami, meninggal suaminya, saya tak nak buat kerja apa. Saya tak nak buat kerja apa lagi, tak nak keluar-keluar dah, tak nak jalan-jalan dah, tak nak masuk majlis dah. Jadi Umi jumpa minggu sudah, dia nampak sangat-sangat tua. Walaupun umurnya lebih muda dari Umi. Contohnya. Bukan nak kata cantiknya, kita tidak bercakap pasal cantik dan tidak bercakap pasal tua ke muda ke, tapi bercakap pasal sihat. Okay, Umi yang Mi fokuskan ialah tua macam mana pun, tapi kita nak melalui, kalau Umi lah, Umi kalau boleh nak melalui, minta dengan Allah tua yang sihat. Tua yang kita terus boleh buat kebaikan. Ini azam. Makanya kita harus belajar terus-terusan membaiki diri supaya kita tidak jemu buat baik. Aku dah letih lah pergi surau. Ada seorang hamba Allah, seorang yang datang kaunseling. Suaminya kata, kalau kamu nak pergi dengar ceramah masjid ke, nak dengar YouTube ke apa, kau dengar lah. Aku dah dengar semua dah dulu. Yang ada sekarang ni semua ulang kaji je. Aku tak payah dengar dah. Kamu nak dengar. Letih kita. Okay, ini sebahagian daripada keluhan isteri-isteri yang datang kaunseling. Mereka kata kita kubur masing-masing. Tugas kita bagi tahu, tugas kita peringatkan. Kalau dia tak boleh nak bantu kita untuk masuk syurga, sebab kunci syurga seorang suami, seorang isteri adalah suaminya. Tetapi kunci neraka seorang suami isteri pun pada suaminya. Jadi kalau boleh kita tak hendak suami kita bawa kita ke neraka. Kita nak bagi ke syurga. Kalau dia tak boleh bimbing kita. Sebab itu Allah jadikan pintu syurga tu 7, 8. Artinya banyak. Lebih dari 1. Jadi kalau katakan isteri, maka kunci syurganya pada suami. Kalau suami yang taat Allah. Kalau suami yang nak jadi calon neraka, kita tak mampu nak taat. Kita harus berusaha mencari syurga sendiri. Okey, ini kekuatan. Maka sekali lagi, kalau orang keliling kita tak nak berubah, kita nak berubah. Belajarlah jadi kuat. Ini yang kemarin kita bincang. Kalaulah berubat tu sakit, operation tu sakit, potong kaki tu sakit, tapi dengan potong kaki dan kita sabar, mampu melalui ujian itu, maka kita dapat selamat daripada mati kencing manis. Contoh. Okay, walaupun sakit kencing manis tidak menyebabkan kita ke neraka. Okay, tapi sakit hati, bengkak benjol di hati akan menyebabkan kita tercampak ke neraka kalau tak kena gaya. Na'udzubillah min zalik. Maka mari kita melihat perbuatan-perbuatan baik ke pekerti-pekerti yang baik ni dari kacamata siapa? Dari kacamata siapa? Kita melihatnya kebanyakan yang datang ini datangnya dari barat. Sebab itu anak kita dah tak pandai suap. Sebab dia sudah diajar pakai fork and spoon. Dia sudah belajar pakai sudu dan garpu. Anak kita tak kerti bersila. Sebab anak kita sudah diajar duduk kaki gantung. Jadi suruh bersila, dia sakit perut, letih. Sebab itu pergi masjid ramai orang tak boleh bersila. Tandanya apa? Datang lewat sangat. Dah azan isyak dah baru nak datang. Tak larat nak tunggu sebab tak boleh duduk bawah. Sebab latihan bersila itu mesti dari muda. Dari muda. Contoh. Itu kalau dari segi penampilan. Okay? Tapi maka sekali lagi mari kita lihat. Okay? Orang yang sudah melatih diri. Okay? Orang yang sudah melatih diri untuk menjernihkan jiwanya. Maka apa yang dia rasa? Apa yang dia dapat rasa? Pertama, dia dapat rasa dia mampu meninggalkan maksiat.
Okey, aku tak nak ngumpat lagi, aku tak nak bohong lagi, aku tak nak tipu orang lagi. Walaupun aku berniaga, untung sikit tak apalah, aku tak terlibat dalam tipu orang. Aku tak nak rasuah lagi, dah boleh dapat projek ke tak dapat projek, rezeki Allah pegang. Dapat projek tapi dosa untuk apa? Aku menempah dosa-dosa berguni-guni. Permulaannya rasuah. Siapa yang berniaga mula dengan rasuah sampai ke sudah, sampai anak cucu cicit sengsara. Okay, nampak dari segi mata kasarnya nampak macam duitnya banyak, kaya dan sebagainya. Okay, sebab itu kita kata Umi diberi Allah kesempatan jumpa orang yang pernah kaya, jatuh, terduduk. Okay, jumpa orang yang miskin, kemudian kaya. Macam-macam rupa ada, macam-macam jenis ada. Macam-macam kerenah ada. Kerana apa? Punca pertamanya orang yang mula dengan senang, maka dia takut susah. Kalau orang yang mula dengan susah, dia seronok untuk senang, ada seronok juga untuk susah. Sebab dia bersedia untuk dua-dua. Sebab itu kalau boleh dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, ajar juga susah. Ajar juga susah. Jangan sebut jadi, sebut dapat, tunjuk dapat, cakap. Itu esok akhirnya susah. Anak yang tak reti susah, maka dia akan susah hujungnya. Tapi kalau anak kita dilatih susah, belajar susah, belajar hidup susah, maka insya-Allah kalau dia susah dia masih boleh hidup, dan kalau dia senang dia juga boleh bahagia. Okey, sebab itu kadang-kadang pada Umi bahagia dilahirkan sebagai anak miskin, bahagia dijadikan anak yatim. Kerana itu mengajar kita banyak benda. Banyak benda yang membantu kita untuk jadi, pertama, lebih dekat dengan Allah, kedua, lebih banyak senang untuk nak jadi bantu orang dan sebagainya. Maka sekali lagi kalau mari kita tengok, pertama, kalau kita dah mampu tak tinggalkan maksiat, dah mampu tak mengumpat lagi, dah mampu tak cari salah orang lagi, dah mampu dah tak dengki, dah mampu tak busuk hati, dah mampu tak berkongsi, sudah mampu tak memberi, sudah mampu tak pemurah. Jadi penanda-penanda, bila sudah mampu meninggal, berdengar je orang nak ngumpat, minta maaf banyak, minta diri dulu ya. Mampu atau tidak, kita tidak terlibat, tak masuk tampuk. Ya ke? Kau tahu tak, dia tu gini, dia tu gini. Ya ke? Ya ke tu je pengumpat. Ya ke? Kita tak takut apa. Ya ke? Artinya telinga mahal ni. Kita dah bincang dah. Jaga telinga, jaga mata, jaga lidah. Ni tiga pintu-pintu besar. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. Apa kita cakap, orang boleh lupa. Tapi apa kita dengar, kita tak boleh lupa. Okay? Apa kita lihat, kita boleh lupa. Tapi apa kita dengar, kita tak lupa. Oleh itu, tolong tutup telinga dulu banyak-banyak sebelum tutup mata. Kerana dalam telinga kita ada macam-macam sampah yang kita dengar. Pungut, simpan dalam kepala. Lepas tu migraine. Terlalu banyak sampah yang tak tahu yang mana nak diurus. Okay? Maka mari kita melihat itu yang pertama. Kedua, apa tanda dia sudah berubah? Apa tanda hatinya bersih? Dia sudah merasa bahagia untuk buat kebaikan. Kalau dulu kedekut setengah mati, ya Allah, kuih ini sekotak harganya RM20. Tak ada les. Ini harga tetap. Masya Allah. Tapi sekarang mungkin boleh jual juga 20. Tapi saya bagi ini sebagai hadiahnya. Mungkin bagi kek sepotong ke. Bagi apa-apalah. Sebagai iringan. Saya, Umi, kebetulan beberapa hari yang lalu kan. 2 hari yang lalu. Sehingga ada gerai yang, lori yang jual buah yang selalu Umi pergi belilah. Jadi satu pagi tu, Umi jadi orang pertama. Orang pertama pembelinya. Okey. Oh, ni dia kata apa ni, makcik ni orang pertama. Orang pertama sampai. Jadi saya mesti bagi ekstra. Apa sebab bagi ekstra? Sebab jadi orang pertama. Ni ikut cerita kita ke ikut cerita Cina? Cina sangat percaya. Orang first customer mesti beli. Tak boleh dinat, tak boleh reject. Dia masuk tu dia mesti jadi untuk beli. Jangan sampai tak jadi. Tu yang kita dah kadang-kadang dapat diskaun, kadang-kadang dapat hadiah iringan dan sebagainya. Tapi kalau cara Islam, kita ambil kira faktornya, ya Allah, bahagia ke tidak? Maka kita dalam proses kita berjual beli, ada yang dijual dan dibeli. Ada yang hadiah, ada yang sedekah.
Ini selalu pesan dengan penjual-penjual di pasar malam, penjual-penjual di gerai-gerai. Kalau dia beli 5, bagilah seketul lagi. Yang 5 ni ikut harga. Okey, yang 1 ni saya hadiah. Yang ini nak masuk syurga ni, hadiah ni yang nak bawa kita ke akhirat. Yang beli ni, yang berbayar ni, habis kat sini. Duit tu beli baju, beli makan, beli itu, beli ini, habis. Itu namanya dunia. Rezeki dunianya dihabiskan di dunia. Jadi yang mana nak bawa ke akhirat? Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Orang itu senang buat baik. Tak apa saya hadiah 1. Saya hadiah 1. Jangan sebut saya sedekah. Kamu jatuh pula senang kat orang tu. Kalau kuis keping tak dia boleh bankrupt dah. Okey. Ini 5 RM2 katanya. Okeylah saya beli RM2. Tapi sebab pagi-pagi, Allah ya Tuhan, pagi itu duha tu, turun di mana rahmat-rahmat melimpah. Kalau kita mampu bersedekah waktu duha tu, lama. Artinya kalau bertimbang, janganlah ngam-ngam sangat. Bagilah sikit, 2-3 bar. Tak ada yang bankrupt dah. Lebih banyak kita bagi, lebih banyak kita dapat. Allah bagi. Dapat tu bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk duit juga. Tak. Dalam bentuk sehat, dalam bentuk berkah, dalam bentuk anak kita pandai, dalam bentuk keluarganya bahagia, dalam bentuk rumah tak kena curi, dalam bentuk macam-macam. Elak dari kemalangan. Itu kita kata, jangan kata, okay, the more you give, the more you get tu dalam bentuk apa? Cakap je sedekah rezeki bertambah. Memang rezeki bertambah. Tetapi tidak dalam bentuk yang kita bayangkan. Kalau aku bagi duit, aku nak duit juga. Jangan. Kalau aku bagi buah, maka aku nak dapat buah juga. Tak. Orang yang bagi kita tu, yang kita bagi tu, belum tentu dia datang balik. Kalau kita buat baik pada dia, Allah akan hantar orang lain untuk buat baik dengan kita. Akan hantar orang lain untuk tolong kita. Bukan orang yang kita tolong. Orang yang kita tolong tak ingat, tak ada. Sebab dia yang kata, hari ni aku tolong hang, esok hang tolong aku, betul tak? Tak. Allah yang tentukan siapa yang tidak dapatkan pertolongan, nak bagi pertolongan kat kita. Sebab itu, orang yang senang membuat kebajikan, senang menolong, senang memberi, senang memudahkan, senang untuk susah sikit dengan orang, bermakna hatinya, jiwanya sudah mulai bersih. Okey? Sama ada dia takat bersih dengan manusia ataupun bersih dengan Allah. Ada orang di dunia baik setengah mati. Tolong semua orang. Tetapi dengan Allahnya lekat, keras sangat. Itu pun masalah juga. Bermakna jasadnya bersih. Jiwanya belum cukup bersih. Maka sebab itu kita kata, solat itu kunci. Maka kita nak bangun balik. Doanya balik, zikirnya balik, selawatnya balik. Kerana diiringi dalam solat itu, diiringi dengan banyak benda. Tapi kalau boleh, berzikirlah juga di luar solat. Berzikirlah juga di perjalanan. Berzikirlah juga di mana-mana pun. Ini kekuatan yang kita nak bangunkan. Okay? Yang ketiga, apa tandanya kita kata kita dah sihat? Sihat maknanya bukan saja sihat fizikal, tapi juga sihat jiwa. Ketiga, jiwanya merasa apa? Terasa suci. Suci artinya rasa sedih, rasa bersih, rasa tenang, tak ada kelang kabut. Okay, tak ada kelang kabut. Okay? Dan dia mudah dididik, mudah dengar. Kalau ceramah dengan senang ingat, senang faham. Kalau ngaji tu tak adalah sekerat muka, semuka. Kalau daripada semuka pergi 2 muka, atau daripada 2 muka pergi 1 juzuk. Okay, contoh. Ketiga kita kata, bila kita kata jiwa tenang, jiwa lapang, wajahnya cerah. Walaupun tak pakai pemutih pun, apa bendanya, diputih ke apa putih ke, tetap cerah. Bahasanya bagus, penampilannya lembut, tegurnya santun, pertolongannya tak ungkit-ungkit, pemberiannya tak disebut-sebut. Kemarin kita bantu awak, takkan awak tak nak tolong saya? Uish, jangan. Kalau awak tolong saya, esok saya tolong awak. Jangan janji juga, sebab kita tak tahu esok tu ada lagi untuk kita ke tidak. Maka sekali lagi mari kita melihat Al-Quran adalah sumber untuk mencari apa budi pekerti paling baik mengikut Al-Quran. Kita dah banyak ikut Mak Saleh dah. Salam semua orang. Oi, open house. Open semua.
Salam saja siapa yang datang. Oh, ini selamat datang, salam, welcome, welcome. Letih kita. Tak kisah dah oratnya, tak kisah buat berdosa je, tak kisah salam boleh dengan tak bolehnya. Dan